Ni mak ayah kita yang ada di rumah ni, kadang-kadang nak bagi berkira, bagi bang. Ingat bagi yang paling hampir aqrabin disebut dalam Quran, orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang dekat. Siapa yang paling dekat? Mak ayah kita. Bagi sikit tanda ingat, banyak tanda ada. Kadang-kadang nak bagi berasa tak bagi tuan-tuan. Mak nak. Bila bagi tu tuan-tuan, mak tengok doa. Kalau boleh tuan-tuan, anak-anak yang bagi raya baru ni, sikit tanda ingat. Bagi 50 tanda ingat. Bagi 500 tanda dia ada. Doa. Ya Allah, bagilah anakku murah rezeki. Walaupun sikit. Ini bagi 50. 50 ya. Doa, ya Allah, bagilah murah rezeki. Saya cerita dalam YouTube, mak saya. Kalau saya bagi duit, mak nak. Dia ambil duit tu doa. Ya Allah, bagilah anakku murah rezeki. Doa mak mustajab. Tapi mak tak ada dah, baru meninggal 5 bulan dah. Saya ingat saya duduk universiti. Saya telefon mak. Mak, esok nak periksa. Mak tolong doa lah. Terus dia doa. Mustajab. Ya Allah, bagilah anakku boleh jawab. Saya masuk bilik peperiksaan. Boleh jawab semua. Haram tak betul? Rupanya mak saya doa boleh jawab ya. Jawab sungguh. Rupanya tak betul tuan-tuan. Patutnya mak saya doa boleh jawab dan betul. Apa betul? Doa mak mustajab tuan-tuan, mustajab. Sebab tu tuan-tuan ada duit bagi kat mak, tanda ingat. Dan anak-anak ni bila bagi, mak bila terima jangan beza. Sikit dia ingat kat kita, banyak tanda ada. Sebab apa tuan-tuan? Itu ni pahala ni Ramadan ni dah habis. Kemudian kita nak masuk Syawal habis. Kemudian Syawal, Zulkaidah. Lepas Zulkaidah apa? Zulhijjah. Zulhijjah kalau boleh tuan-tuan, buatlah korban untuk Allah yarham. Macam mana? Ni dalam fiqh sebut. Kalau boleh tuan-tuan, jangan niat ini korban 1/7 daripada 7 ku jadikan kepada Allah yarham mak aku. Tuan-tuan tak terangkat, tuan-tuan baca dalam kitab yang ditulis Dr. Zulkifli. Macam mana? Buat untuk diri, niat pahala untuk orang mati. Sebab buat korban untuk orang mati, setengah kata ulama tak ada, walaupun khilaf. Tapi Dr. Zulkifli dia tekan suruh. Dia kata buat untuk diri. Setumpuk ataupun sebahagian daripada 7 ku jadikan korban untuk diriku kerana Allah Ta'ala. Kemudian apa? Ya Allah, pahala daripada korban ni aku sedekah kepada mak aku ya Allah. Itu lebih afdal. Tuan-tuan, niat itu. Tak percaya? Buka korban dan akikah oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri. Saya pernah kursus dengan dia dulu masa duduk di sini di masjid dekat Kelang tu, Masjid Raja tu, nama apa? Masjid Raja tu kan. Dia buat kursus, dia tekan sangat. Kalau buat korban, dia kata buat untuk diri, niat pahala. Sebab apa? Mak ayah kita dapat pahala, kita dapat pahala. Ini ada di kalangan kita tuan-tuan, korban. Ambil semua daging, makan sendiri. Betul tak? Bagi 7. Balik, simpan dalam peti air, makan 2 bulan. Bagi ke orang mentah tuan-tuan. Bagi. Ini pahala cukup besar. Kita beli lain dah. Okey, masjid ni berapa ekor ustaz? Agak-agak 10. Alhamdulillah. Okey tu. Masjid saya 18. 18. Sampai tak larat sembelih. Sebab apa? Orang berlumur sungguh bila kita tekan korban ni setahun sekali. Kekah ni boleh bila-bila masa. Setahun sekali tuan-tuan, orang yang buat korban ni tuan-tuan, sebab apa? Darah yang tumpah daripada ni sembelihan itu, ampun dosa orang yang buat. Mudah tak? Darah yang tumpah tu, ampun dosa orang yang buat. Masa mana lagi kita nak minta ampun dosa? Minta ni belum tentu, tapi darah tu jamin dah. Darah yang mengalir itu jatuh, ampun dosa orang yang buat. Kita banyak dosa bang, cari peluang. Mana yang boleh untuk ampun dosa kita? Kan? Korban. Lagi apa tuan-tuan? Kita kebanyakan kita ni, saya nak bagi tahu, bila kita buat korban, paling afdal di mana? Di masjid ke? Paling afdal di mana? Ataupun di tempat? Saya nak tanya. Dan korban ini selalunya bila kita buat di masjid, itu lebih bagus ramai orang datang. Sebab apa? Orang yang datang pegang tali dapat pahala. Orang yang pegang kulit dapat pahala. Orang yang duduk tengok dapat pahala. Semua dapat pahala. Kalau boleh biar kita ramai-ramai pakat duduk kat masjid tengok. Dan alhamdulillah, korban ini tempat di manakah paling sesuai untuk disembelih? Di mana?
Ditengkok lah. Takkan boleh lari lah. Sembelih di masjid tak boleh makan, di rumah tak boleh makan. Ditengkok, garanti boleh makan. Macam tak faham ya tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, kalau boleh tuan-tuan, kita rebutkan peluang ini. Sebab apa? Rebutkan peluang untuk ibadat kepada Allah. Lepas daripada ni, saya nak tanya betul, siapa di sini yang dapat peluang untuk menunaikan haji? Tahun ni. Ada tak? Ada tak orang yang dapat peluang pergi haji? Tak ada, seorang, alhamdulillah. Lagi? Tak ada. Kalau boleh tuan-tuan, bila nak pergi haji tu, buat kenduri. Ini bukan keperluan, tapi buat. Sebab orang akan doa. Orang akan doa kita. Kan? Kita buat tu, orang doa kita. Amin. Kita selamat, insya-Allah pergi, selamat kembali. Tapi kalau mati, tu beruntung lah. Sebab apa? Doa. Jangan orang kata kita malas nak buat kenduri. Bila buat kenduri nanti orang salam kait, betul tak? Kalau kait, sapu. Sapu orang. Ambil saja. Takut apa? Sebab orang bagi tu, sebab apa? Bila kita tunaikan haji, kita buat ibadat, duit yang dia bagi, kita belanja, dia dapat pahala sama. Tu yang niat dia tu. Bukan maksud dia kita bagi duit, nanti balik nanti kita kena bagi apa yang kita beli dekat Mekah. Kita bagi RM100, balik-balik. Pakcik tu bagi 100, nak bagi apa tak? Kurma bagi kurma. Kurma 100 bagi tau. Yang tu masalah. Kan? Kita bagi tu, dia guna duit tu, kita dapat pahala. Tak ada masalah tuan-tuan. Dan selalunya bila turun nak pergi Mekah, di sini buat tak kita turun dulu, panggil ustaz-ustaz kan, panggil turun kan, baca doa, panggil lah. Ada orang kata ni orang Nabi tak buat, sebenarnya doa. Lepas turun pijak tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua menangis habis. Tuan-tuan, kenapa orang azan? Kerana apa? Ketika dilahirkan baby, kita disunatkan iqamat dan azan. Maka kita pergi Mekah, ulama Nusantara buat untuk azan. Sebab apa? Mungkin kita keluar pergi tu tak balik dah. Tu yang azan tu. Seperti mana lahir baby kita azan, kita nak pergi tu pun kita azan. Sebab apa? Takut pergi tak balik dah. Mati di sana.